Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Azinuddin bin Yunus. Merupakan pelajar sarjana ijazah sarjana muda pengajian Islam Syariah dengan kepergian bernombor matrik 050538. Okey, hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan Syariah Case Review. Okey, yang pertama adalah pendakwa syar'i melawan W iaitu nama samaran bagi tertuduh. Mahkamah Rendah Syariah Ampang, Selangor. Kes jenayah bilangan 1001-2143-0023-2017. Puan Mariam Jamilah binti Ali Sabri, HMRS Ampang, 18 Rabiul Awal 1439 Hijrah bersamaan 7 Disember 2017 Masihi. Pertuduhan di bawah Seksyen 29(1) Kurungan A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Faktor peringanan dan pemberatan sama ada mahkamah mempunyai pilihan dalam menjatuhkan hukuman selain daripada peruntukan di bawah Seksyen 29(1) A Enakmen Jenayah Syariah 1995. Pergantian hukuman dengan perintah perkomitan ke pusat pemilihan yang diluluskan. Okey, seterusnya. Fakta kes. Tertuduh, nama samaran tertuduh W. Nombor kad pengenalan yang dirahsiakan XXXXX telah dipertuduhkan dengan kesalahan berkhalwat sebagaimana diperuntukkan di bawah Seksyen 29(1) A Enakmen Jenayah Syariah Selangor nombor 9 tahun 1995 di mana pada 27 Ogos 2016 jam lebih kurang 10:53 malam di dalam bilik nombor XXX Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur dalam daerah Hulu Langat didapati berada bersama dengan seorang perempuan bernama Lok Lai Fong. Nombor kad pengenalan yang dirahsiakan sedangkan dia bukan isteri atau mahram tertuduh dalam keadaan yang menimbul syak sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Yang kedua adalah tertuduh telah membuat pengakuan salah atas pertuduhan tersebut. Setelah tertuduh memahami pertuduhan, faham akibat pengakuan salah dan sifat pengakuannya dibuat dengan kerelaan tanpa wujud paksaan atau pujukan dari mana-mana pihak. Tanpa mensabitkan kesalahan tertuduh di bawah seksyen yang dipertuduhkan dan setelah mengambil kira watak latar belakang tertuduh serta rayuan tertuduh yang menjadi faktor peringanan dan pemberatan, maka mahkamah telah memerintahkan tertuduh menjalankan latihan di pusat pemilihan yang diluluskan sebagai ganti hukuman. Okey, undang-undang yang dirujuk. Yang pertama adalah Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1995. Yang kedua adalah Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2013. Yang ketiga adalah Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Yang keempat adalah Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey, penghakiman Puan Mariam Jamilah binti Ali Sabri, HMRS. Yang pertama adalah, kes ini adalah kes jenayah syariah berkaitan dengan kesalahan berkhalwat di bawah Seksyen 29(1) A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor nombor 9 tahun 1995. Tertuduh dalam kes ini telah dituduh melakukan kesalahan berkhalwat pada 27 Ogos 2016 jam lebih kurang 10:53 malam di dalam bilik nombor XXX Pandan Indah 55100 Kuala Lumpur. Tertuduh dalam kes ini adalah W nama samaran yang beralamat di NOAA Jalan S Bandar Y Rawang Selangor. Yang kedua adalah berdasarkan fakta di atas, mahkamah berpuas hati bahawa tiada isu yang melibatkan bidang kuasa seperti yang tertakluk di dalam peruntukan Seksyen 62(1) dan (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 yang juga dibaca bersama dengan Seksyen 29(A) Enakmen Jenayah Syariah Selangor 1995 tersebut. Oleh itu, mahkamah enggan mengulas lebih lanjut berkaitan perkara ini. Okey, yang ketiga adalah seterusnya pertuduhan terhadap tertuduh telah dibicarakan kepada tertuduh pada 7 Disember 2017 sebagaimana berikut. Bahawa kamu pada 27 hari bulan Ogos 2016 jam lebih kurang jam 10:53 malam di dalam sebuah bilik
nombor XXX Padang Indah 55100 Kuala Lumpur dalam daerah Hulu Langat dalam negeri Selangor Darul Ihsan didapati berada bersama dengan seorang perempuan bernama Antio. Nombor kad pengenalan yang dirahsiakan sedangkan dia bukan isteri atau mahram tertuduh. Dalam keadaan yang menimbulkan syak sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Maka dengan itu kamu dituduh melakukan kesalahan berkhalwat di bawah Seksyen 29-1 kurungan A Enakmen Jenayah Syariah Selangor tahun 1995. Dan apabila disabitkan kesalahan boleh dihukum denda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya di bawah Seksyen dan enakmen yang sama. Yang keempat, setelah dibacakan pertuduhan tersebut kepada tertuduh, mahkamah telah bertanyakan kepada tertuduh sama ada memahami atau tidak sifat pertuduhan tersebut bagi memastikan pengakuan salah tersebut diberikan oleh tertuduh atas kefahamannya terhadap pertuduhan yang dikenakan. Seterusnya, tertuduh telah membuat pengakuan bersalah ke atas pertuduhan tersebut. Mahkamah mengulang pertanyaan sebanyak 2 kali dan tertuduh mengulangi pengakuan bersalah sebanyak 2 kali pula. Tertuduh juga menyatakan pada mahkamah bahawa beliau memahami pertuduhan tersebut dan mengaku salah dibuat setelah memahami kesan pengakuan salah. Hukuman yang boleh dikenakan jika sabit kesalahan ke atas tertuduh serta tiada paksaan daripada mana pihak untuk membuat pengakuan salah tersebut. Okey, yang kelima, mahkamah berpuas hati atas pengakuan salah tersebut dan mahkamah telah mengarahkan pihak pendakwa syar'i untuk membentangkan fakta kes. Okey, yang keenam adalah selanjutnya, selepas dibacakan fakta kes kepada tertuduh, mahkamah dapati tertuduh memahami sifat fakta kes tersebut lantas membuka ruang dan peluang penafian seluas-luasnya. Namun tertuduh tetap bersetuju dan kekal dengan pengakuan bersalahnya. Sehubungan dengan itu, sehingga peringkat ini mahkamah berpuas hati dengan perkara-perkara berikut. A. Bahawa tertuduh faham akan sifat pertuduhan tersebut yang menyebut tentang kesalahan dan hukumannya menurut undang-undang. Yang kedua adalah tertuduh faham keadaan dan akibat pengakuan salah yang diberikan. Okey, yang ketiga adalah fakta-fakta yang dikemukakan oleh pendakwa syar'i yang mana telah pun difahami dan dipersetujui oleh tertuduh menunjukkan pengakuan total terhadap kes yang dipertuduhkan ke atasnya. Yang seterusnya adalah ikrar dan pengakuan salah tersebut boleh diterima selaras dengan syarat-syarat yang ditentukan di bawah Seksyen 18 Elemen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey, faktor pemberatan. Yang pertama adalah tertuduh di dalam mitigasinya menyebut bahawa beliau mempunyai 2 orang anak yang masih menyusu dan keluarganya. Isteri dan anak-anak bergantung sepenuhnya kepadanya. Walau bagaimanapun, pada pandangan mahkamah, kesalahan khalwat merupakan suatu kesalahan yang tidak boleh dipandang enteng oleh ahli keluarga dan masyarakat. Lebih-lebih lagi dengan hakikat bahawa beliau selaku ketua keluarga, pemimpin dan imam kepada keluarganya perlu memberi pendidikan dan menjadi contoh tauladan kepada anak-anak serta isteri. Okey, seterusnya, mahkamah mempunyai kebimbangan yang besar dalam menentukan apakah dan bagaimanakah menterjemahkan keburukan kesalahan khalwat ini, terutamanya kepada anak-anak dan keluarga tertuduh agar menjadi suatu pengajaran yang mantap dalam pembinaan institusi kekeluargaan Islam. Okey, seterusnya adalah faktor peringanan. Dalam mitigasinya lagi, tertuduh turut menyebut bahawa ini adalah kesalahan kali pertama, menyatakan taubatnya dan tidak ingin mengulangi lagi. Mahkamah mengambil kira rayuan tersebut. Okey, seterusnya, mahkamah menyedari hakikat hukuman yang didenda. Dengan denda mungkin sahaja boleh diadakan. Namun, apakah kesan jangka panjang terhadap kesedaran dan pembentukan peribadi tertuduh? Penyataan taubat kelihatan manis, namun tanpa usaha berterusan tidak selaras dengan prinsip kehakiman yang mantap, iaitu mampu mencipta hukuman yang bersifat restoratif dan memperbaiki peribadi yang jatuh tersungkur di kandang mahkamah. Mahkamah cenderung membuka ruang dan peluang kepada tertuduh untuk mengubah tanggapan keluarganya terhadapnya, seterusnya mengembalikan peranannya sebagai ketua keluarga rumah tangga dengan lebih baik lagi. Jika mahkamah mengambil tindakan untuk memenjarakan, adakah tidak sesuai bagi seorang yang memiliki gelaran sebagai bapa kepada anak-anak
kerana penjara sangat sinonim dengan jenayah tegak. Okey, keputusan daripada mahkamah tersebut. Setelah mahkamah mendengar dan meneliti pertuduhan, fakta-fakta kes yang dibentangkan, alasan-alasan rayuan daripada tertuduh serta hujah pendakwa syar'i, dan setelah menimbangkan, maka mahkamah dengan ini memerintah seperti berikut. Mahkamah memerintah tertuduh ditahan di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman Uluyan Baharu selama tempoh 6 bulan mulai hari ini berdasarkan Seksyen 97-2-B Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003. Okey, seterusnya adalah pre-state case. Pre-state case adalah satu kes jenayah yang dikemukakan dalam mahkamah ini di antara pendakwa syar'i dan W. Pertuduhan ini di bawah Seksyen 29-1-A Enakmen Jenayah Syariah Negeri Selangor 1995. Adapun kes berkesediaan mengikut Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Selangor 1995 seperti berikut. Seksyen 29 Khalwat. Mana-mana orang lelaki yang didapati berada bersama dengan seorang atau lebih daripada seorang perempuan yang bukan isteri atau mahramnya, ataupun orang perempuan yang didapati berada bersama dengan seorang lelaki atau lebih seorang lelaki yang bukan suami atau mahramnya di mana-mana tempat yang terselindung atau di dalam rumah atau bilik dalam keadaan yang boleh menimbulkan syak bahawa mereka sedang melakukan perbuatan yang tidak bermoral, adalah melakukan sesuatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Tertuduh telah membuat rayuan untuk peringanan hukuman. Pihak mahkamah rayuan telah menerima rayuan tertuduh dengan hukuman ditahan di Pusat Pemurnian Akidah Baitul Iman Uluyan Baharu dengan tempoh 6 bulan mulai hari ini berdasarkan Seksyen 97-2-B Enakmen Tata Cara Jenayah Syariah Negeri Selangor 2003. Kes berkesediaan adalah dikategorikan sebagai hukuman ta'zir, yang mana hukuman setimpal dikenakan atas pesalah dalam bentuk hukuman ta'zir sebagaimana telah dipersetujui oleh para ulama dan dinyatakan dalam Enakmen Jenayah Syariah negeri-negeri di Malaysia. Okey. Kesimpulannya, kesalahan bersekediaman dengan wanita bukan mahram atau dengan kata lain berkhalwat adalah akan dikenakan hukuman ta'zir. Di Malaysia, Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa untuk menentukan hukuman yang dijalankan yang akan dijatuhkan ke atas pesalah khalwat. Ianya telah dinyatakan di dalam Senarai Negeri Jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan. Pewujudan dan penghukuman kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang penganut agama Islam terhadap perintah agama itu kecuali berkenaan dengan perkara yang termasuk dalam Senarai Persekutuan. Walau bagaimanapun, Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965, Pindaan 1984, Akta 355 telah mengahadkan kuasa kerajaan negeri untuk meluluskan peruntukan undang-undang berkaitan jenayah syariah. Oleh yang demikian, Mahkamah Syariah hanya dibenarkan menghukum dengan hukuman yang telah diperuntukkan. Di dalam kes ini, tertuduh telah membuat pengakuan salah atas pertuduhan tersebut. Setelah tertuduh memahami pertuduhan, faham akibat pengakuan salah dan sifat pengakuannya dibuat dengan kerelaan tanpa wujud paksaan atau pujukan dari mana-mana pihak, tanpa mensabitkan kesalahan tertuduh di bawah seksyen yang dituduhkan, dan setelah mengambil kira watak latar belakang tertuduh serta rayuan tertuduh yang menjadi faktor peringanan dan pemberatan, maka mahkamah telah memutuskan tertuduh menjalankan latihan di pusat permulaan yang diluluskan sebagai ganti hukuman. Okey.